Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada semua murid. Okey, kita kembali lagi bersama dengan Cikgu Lau. Okey, hari ini kita akan belajar petikan sastra. Soalan ini terdapat dalam kertas 2, soalan 7. Okey, standard kandungan dan standard pembelajaran untuk PDP hari ini. Menulis untuk mengemukakan maklumat tentang sesuatu perkara. Standard pembelajaran, menulis untuk membuat justifikasi berdasarkan penilaian sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang gramatis. Okey, jadi apa komponen-komponen penting dalam petikan sastra? Yang pertama, petikan soalan diambil daripada mana-mana sumber. Jadi, petikan yang akan digunakan untuk soalan petikan sastra akan diambil daripada internet, bahan-bahan yang ditulis oleh penulis-penulis, teks-teks yang diambil daripada buku-buku. Jadi boleh diambil daripada mana-mana, tetapi mesti berdasarkan DSKP, berdasarkan tema-tema yang ada dalam DSKP. Okey, yang kedua, tiada soalan elemen sastra yang menjurus kepada nilai pengajaran persoalan. Maksudnya, soalan itu tidak akan bertanya, huraikan dua nilai yang terdapat dalam petikan ataupun terdapat dalam kedua-dua bahan. Soalan yang menjurus kepada elemen sastra tidak akan ditanya. Okey, yang ketiga, petikan dalam bentuk sajak, puisi, cerpen, drama, majalah dan sebagainya. Jadi untuk petikan ataupun bahan yang digunakan untuk soalan petikan sastra, sekurang-kurangnya dua bahan. Okey, contohnya soalan yang akan ditanya, dia akan menggunakan petikan cerpen. Yang kedua, dia gunakan sajak. Jadi kamu mesti baca ataupun fahami kedua-dua bahan tersebut. Okey, untuk soalan petikan sastra, dia terdiri daripada 3 hingga 4 cabang soalan. Okey, soalan 1 dengan soalan 2, soalan wajib. Soalan 3, 4, dia ikut jumlah soalan. Sekiranya petikan sastra hanya mengemukakan 3 soalan, maka soalan 3 dengan 4 akan dipilih satu. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh soalan supaya anda lebih faham bagaimana bentuk soalannya. Okey, bahan 1, cerpen. Jadi baca bahan-bahan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Jadi kamu kena baca cerpen ini, kemudian kamu kena telitikan bahan yang kedua, iaitu sajak. Jadi untuk kedua-dua bahan ini berkaitan dengan ibu bapa. Berkaitan dengan ibu bapa. Mesti tema yang sama seperti yang cikgu bagi tahu tadi. Mesti tema yang sama. Okey, untuk soalan 1 yang akan bertanya maksud literal. Jadi soalan akan diambil daripada petikan. Rangkai kata akan diambil daripada petikan. Okey, contoh dia rangkai kata yang diambil sudah dimakan tua. Jadi, apa yang perlu anda buat? Anda perlu rujuk semula bahan 1 untuk memahami maksud sudah dimakan tua tu, apa maksud yang sebenar. Okey, jadi rangkai kata. Cara anda menjawab soalan, pastikan jawapan ditulis dalam ayat yang lengkap. Okey, cikgu dah tunjukkan dekat sini. Rangkai kata sudah dimakan tua bermaksud. Okey, kemudian anda tuliskan jawapan. Ayat mesti lengkap. Okey, soalan yang kedua, beza ataupun banding berdasarkan semua bahan. Jadi, kamu baca arahan soalan, merujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan persamaan-persamaan yang terdapat dalam bahan tersebut. Jadi maksudnya murid-murid perlu membaca, menghayati dan meneliti bahan 1 dan bahan 2 untuk menjawab soalan ini. Okey, markah yang diperuntukkan 3 markah.
Jadi, murid-murid hendak memberikan 3 persamaan. Ayat yang dibagi, jawapan yang ditulis mesti dalam ayat lengkap. Merujuk bahan 1 dan bahan 2, antara persamaan yang terdapat dalam bahan tersebut ialah kemudian anda carikan, bandingkan kedua-dua bahan, carikan persamaan. Soalan yang ketiga, soalan kebat. Untuk soalan kebat, soalan selalunya akan tanya faktor ataupun kesan. Untuk soalan 3 dan 4, jawapan tidak dapat dicari ataupun diperoleh daripada petikan. Soalan kebat dan soalan 4 mesti fikir jawapan sendiri. Markah yang diperuntukkan 3 markah. Jadi maksudnya, murid-murid perlu tulis 3 isi. Soalannya, ibu bapa merupakan orang yang paling dekat dengan anak-anak. Pada pendapat anda, apakah punca-punca yang menyebabkan hubungan antara ibu bapa dengan anak-anak semakin renggang? Jadi kamu kena fikirkan apa punca yang menyebabkan hubungan antara ibu bapa dan anak tu semakin tidak baik. Tulis jawapan anda dalam ayat lengkap. Pada pendapat saya, antara punca yang menyebabkan hubungan antara ibu bapa dengan anak-anak semakin renggang ialah kemudian anda senaraikan 3 isi. Murid-murid digalakkan menggunakan penanda wacana. Selain itu, di samping itu, akhir sekali untuk menunjukkan jawapan anda lebih tersusun. Soalan yang keempat, soalan penyelesaian masalah. 4 markah, murid-murid diminta memberikan 4 isi. Ketika anda berjalan bersama-sama keluarga di kota, anda terlihat seorang warga emas yang hidup sebagai gelandangan. Gelandangan tu maksudnya pengemis. Anda berasa sedih akan keadaan warga emas tersebut. Jadi sebagai warga yang prihatin, cadangkan langkah-langkah yang dapat anda lakukan untuk mengatasi masalah ini. Jadi kata kunci yang penting dalam soalan ini, langkah-langkah. Yang kedua, yang dapat anda lakukan. Jadi langkah yang diberikan mesti langkah ataupun perkara yang boleh anda lakukan. Jadi tulis jawapan anda dalam ayat lengkap. Sebagai warga yang prihatin, langkah yang dapat saya lakukan untuk mengatasi masalah ini ialah saya akan, kamu bagi isi yang pertama. Selain itu, saya harus buat apa? Di samping itu, saya juga akan buat apa? Jadi, untuk soalan penyelesaian masalah, soalan ini meminta anda untuk fikirkan jalan penyelesaian yang boleh anda lakukan. Contoh jawapan yang lengkap, cikgu akan tunjukkan. Soalan 1, berikan maksud. Jadi, rangkai kata sudah dimakan tua bermaksud telah lanjut usia. Jadi, kamu ubah sudah tu menjadi telah dimakan tua tu maksudnya lanjut usia. Dapat 2 markah. Soalan yang kedua, merujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan persamaan-persamaan yang terdapat dalam bahan tersebut. Jadi cikgu akan bimbing anda macam mana nak dapatkan persamaan tersebut dengan membuat perbandingan antara bahan 1 dan bahan 2. Yang perkataan yang dimerahkan, yang ditulis dalam tulisan merah, itu ialah persamaan. Yang pertama, aku tidak dapat membayangkan masalahnya. Dia kata dia macam merungut. Jadi dari situ kita boleh nampak anaknya mengabaikan tanggungjawab. Yang kedua, aku menjerit kuat sedikit. Jadi dia jerit kepada siapa? Kepada ibunya. Jadi kalau anak menjerit kuat kepada ibu, maksud dia tidak menghormati. Pipi ibu basah kerana air mata meleleh turun. Jadi daripada situ kita boleh tahu bahawa ibunya menangis. Jadi itu boleh menerangkan bahawa hati ibu
bapa terluka. Jadi, bagaimana dapatkan jawapan-jawapan ini? Dengan membuat perbandingan antara cerpen dan sajak. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan mana bahagian-bahagian yang mempunyai persamaan dengan cerpen tadi. Okey, untuk yang pertama, dari sulung ditendang ke bongsu, dari angah ditendang ke sulung balik. Jadi maksud dia tanggungjawab tu diserahkan menolak tanggungjawab antara satu sama lain. Jadi anak-anak mengabaikan tanggungjawab. Okey, untuk yang kedua, menderita mengerang sakit, berdiri tanpa ruang. Jadi ibu tu, anak-anak tu tidak menjaga ibu yang sakit sehingga ibu tu menderita. Okey, yang ini menunjukkan bahawa tidak menyayangi ibu bapa. Okey, untuk yang ketiga, aku bagi mereka tiada makna. Jadi dari situ ibu bapa merasakan mereka tidak penting untuk anak-anak mereka. Jadi dari situ kita boleh nampak hati ibu bapa terluka. Okey, dengan membuat perbandingan antara kedua-dua, baru anda boleh jumpa persamaan-persamaan tersebut. Okey, soalan yang kedua. Okey, jadi anda dah jumpa ketiga-tiga persamaan. Jadi sekarang anda senaraikan. Yang pertama apa? Selain itu, akhir sekali dalam ayat yang gramatis dan lengkap. Okey, untuk soalan tiga, soalan kebat tadi kan, punca-punca yang menyebabkan hubungan antara ibu bapa dengan anak-anak menjadi semakin renggang. Jadi 3 markah anda huraikan 3 isi. Apa sebab? Yang pertama, sebab ibu bapa sibuk bekerja sehingga tidak meluangkan masa bersama anak-anak. Yang kedua, kurangnya pegangan agama yang kukuh. Yang ketiga, sikap ibu bapa dan anak-anak yang taksub dengan peranti elektronik. Okey, ini untuk soalan 3. Okey, seterusnya untuk soalan 4. Soalan 4 yang cikgu tunjukkan tadi, yang soalan ini ialah penyelesaian masalah. Okey, ketika anda berjalan bersama-sama keluarga. Okey, kamu nampak seorang gelandangan. Jadi apa yang anda buat? Kamu bagikan 4 contoh. Yang pertama, saya akan melaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Kamu serahkan tugas kepada pihak yang bertanggungjawab untuk membantu mereka. Yang kedua, saya harus mencari tempat penginapan sementara. Jadi kalau boleh cari tempat penginapan sementara tu masih boleh terima. Tapi kalau kamu kata mencari tempat penginapan yang jangka panjang, yang itu kurang sesuai. Okey, di samping itu, saya juga akan membantu mendapatkan rawatan. Jadi kamu mintalah pertolongan daripada orang lain. Yang terakhir, saya akan mendapatkan khidmat bimbingan dan kaunseling. Okey, itu ialah soalan 1, 2, 3 dan 4. Okey, semoga PDP hari ini bermanfaat untuk anda semua. Jadi cuba telitikan satu persatu. Untuk soalan petikan sastra ini, dia soalan yang agak senang. Jika anda boleh memahami dan meneliti komponen-komponen ataupun soalan yang ditanya. Jadi itu saja untuk hari ini. Nanti guru-guru subjek akan memberikan latihan ataupun soalan-soalan sebagai latihan pengukuhan. Okay, anda semua diminta untuk menyiapkan dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati supaya walaupun dalam tempoh pandemik ini, PDP yang sebegini dapat membantu anda serba sedikit. Okay, semoga hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelum. Sekian, terima kasih.